Alright, so kita sambung part 4, bahagian 4 untuk bab ini, iaitu kita akan belajar tentang subbab ataupun subtopik 7.2, gangguan kepada koordinasi badan. Sebab tu waktu 7.1 awal-awal saya terangkan dulu apa itu koordinasi badan, sebab pada bab 7.2 kita akan belajar gangguan yang melibatkan kedua-dua sistem, iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Okey, cuma fokus bab tentang orang kata detail berkaitan sistem itu, kita hanya detail pasal endokrin. Tapi bila kita cerita pasal gangguan, kita cerita pasal dua-dua lah, sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi gangguan kepada koordinasi badannya adalah disebabkan oleh kebiasaannya yang paling besar kesan dia adalah kita punya pemakanan. Okey, apa yang kita makan. So, yang paling bahaya setakat ni kalau orang makan boleh menyebabkan gangguan pada koordinasi badan, paling obvious sekali yang selalu kita nampak apa dia, orang mabuk. So itu tanda koordinasi badan dia dah terganggu lah sebab dia khayal, dia cakap sorang-sorang, jalan terhuyung-hayang. Itu semua disebabkan oleh alkohol tu sendiri. Memang ada sejenis sifat, memang ada satu jenis dadah dalam alkohol itu yang menyebabkan orang boleh jadi begitu kalau kita minum secara berlebihan ataupun tak terkawal. Dan kalau kita minum berterusan dalam minum banyak, hampir setiap hari minum, dia akan merosakkan kita punya koordinasi badan secara kekal ataupun dalam jangka masa lama, dan juga kita punya kesihatan fizikal dan mental. Nanti kita akan tengok lebih dalam lagi berkaitan dengan perkara itu. Alright, so kita masuk dulu. Selain alkohol, dadah. Okay, dadah juga dapat merosakkan koordinasi badan kita, mengganggu koordinasi badan kita. So sebenarnya dadah ini digunakan secara meluas oleh siapa? Doktor-doktor. Contoh ubat aspirin, contoh ubat paracetamol, ubat demam tu. Itu semua adalah ubat-ubat yang diperbuat daripada dadah. Ubat-ubat sintetik memang diperbuat daripada dadah. So dadah ni kalau kita ambil secara terkawal dengan nasihat doktor, dengan cara yang betul, dia tak ada masalah. Tapi penyalahgunaan dadah ini yang jadi isu. So jom kita belajar jenis dadah. Dalam silibus awal hanya ada 4 jenis. PPIH, macam mana nak ingat tu? PPIH. So yang pertama penenang, kedua perangsang, ketiga inhalan, keempat halusinogen. Kita fokus pada penenang. Okay. So dalam jenis dadah ni kita bukan saja kena tahu dadah ada berapa jenis, kita juga kena tahu apa fungsi ataupun mungkin kesan bila kita ambil dadah tu. Okay, so untuk dadah penenang kan, tenang kan. Jadi bila kita rujuk pada benda tenang adalah satu benda yang slow and steady, tak rushing, tak kejar apa-apa, betul tak? So fungsi penenang adalah untuk melambatkan pergerakan impuls. Melambatkan pergerakan impuls tu fungsi ataupun kesan dia. Okay, so ingat tenang maksud dia macam bukanlah lambat sangat, tapi maksud dia macam relax kan. Maksud kita buat kerja tu dengan keadaan yang steady, yang lambat sikit. Tak ada macam nak terkocok-kocok, nak laju-laju, tak ada. Dan ia bertentang pula dengan perangsang. So penenang dan perangsang ni sifat dia opposite. Kalau awak ingat penenang, insya-Allah awak boleh ingat perangsang, cuma awak kena ingat sifat dia orang berlawanan. So untuk perangsang ingat R pula, rushing terkocok-kocok, kita nak cepat. Tapi nak cepat fungsi dia mempercepatkan pergerakan impuls. So bila disebut impuls maknanya perangsang ni mengganggu sistem saraf lah. Okay, impuls ni melibatkan sistem saraf. Yang ni melibatkan sistem saraf juga. Okay, so apa jadi kalau lambat pergerakan impuls kita? Contoh kita punya tangan pegang air panas, pegang cerit panas kan. Kita ingat mungkin cerit tu dah sejuk, tapi kita try lah pegang tu panas, betul. Apa kita jadi kat tangan kita? Kita akan automatik kita tak fikir pun, automatik kita akan ternaik. Sebab badan kita tahu yang kita dalam keadaan bahaya. Tangan kita akan melecur lama-lama kat cerit tu, betul. Tapi kalau kita ambil dadah penenang ni, kita punya tindak balas tu panggil tindak balas reflect, tindak balas time, tak boleh kawal dan dia sangat cepat, automatik. So bila kita ambil dadah penenang ni, keadaan itu tak berlaku. Sebab tu bahaya bila ambil dadah penenang ni kita rasa macam sangat tenang pula, terlalu tenang. Tak boleh juga kalau terlalu tenang, tak berawas-awas dengan persekitaran pun bahaya. Menyebabkan kita rasa kurang cemas. Kita rasa macam relax je, tak apa nak jadi kat aku, jadilah, kita rasa apa-apa. Seolah-olah macam ada sifat tahan sakit juga penenang ni sebenarnya. So kita tengok pula dari segi perangsang. So apa jadi kalau pergerakan impuls kita terlalu cepat? Terbalik pula dari tadi. Kalau tadi kita tenang, what peace kan, kita macam mengantuk, kita kurang cemas, kita tak peka dengan persekitaran. So bila cepat bergerak maknanya kita terlalu peka pula. Kita rasa sangat yakin, kita sangat berwaspada dengan rangsangan kat luar. So nanti kita tengok contoh perangsang. So maknanya bila orang ambil perangsang ni, orang sentuh sikit dia dah rasa lain. Selalu perangsang ni kalau orang salah guna perangsang ni digunakan untuk membuat hubungan yang yang tak elok tu, yang di atas katil itulah ada yang ambil perangsang, dan ada juga yang menggunakan perangsang ini untuk mentipu daya orang dengan cara masukkan perangsang dalam dadah perangsang ini dalam air, dan kemudian bila perempuan atau lelaki minum dan dia akan rasa macam terangsang, rasa macam tak betul. So itu satu peluang dia untuk buat apa-apa yang tak elok. Lepas tu ada juga orang salah guna tu. Saya nak cerita pasal salah guna macam-macam jenayah. Orang guna dadah ni bukan saja dia ambil untuk diri dia, dia juga boleh mempengaruhi orang lain ataupun mempergunakan dadah itu untuk memperdayakan orang lain juga untuk kepentingan sendiri. So kemudian kita ada inhalan. So inhalan ni kita ingat inhale. So inhale dalam bahasa Inggeris maksudnya sedut udara secara spesifik, sedut udara. Inhale, sedut udara. So bila sebut inhale, sedut, so maknanya kita main sedut-sedut lah inhalan, kita sedut-sedut je. Kalau yang macam tadi dia makan, dia macam penenang ni dia boleh makan, suntik pun boleh, kalau tak silap saya boleh makan, boleh suntik. Perangsang ni makan atau dalam minuman. Kemudian inhalan tadi sedut bahan kimia. So maknanya benda-benda yang bau dia kuat. Bau dia kuat lah. Tu kita panggil dia inhalan. Bila bau dia terasa khayal kan. Sebab tu bila kita tengok inhalan H kan, so kita boleh ingat lah dia punya orang kata kesan ambil dadah ni adalah halusinasi. Menyebabkan halusinasi ni maksudnya kita dalam dunia kita. Kita dah tak peka dengan persekitaran luar. Seolah macam kita dekat persekitaran lain. Padahal kita dekat bumi ni je, dekat sama dengan kawan kita sebelah. Tapi disebabkan kita isap gam sebenarnya gam orang kampung panggil gam. Itu adalah satu contoh inhalan sebenarnya. Alright. So kita dalam dunia kita sendirilah halusinasi tu. Halusinogen lebih kurang sama dia punya fungsi untuk halusinasi, tapi fungsi dia spesifik sikit dari segi U. Ingat ni U. Saya besarkan U ni sebab, saya besarkan S ni ada sebab. U ni mengubah laluan impuls dalam otak. Tadi penenang hanya melambatkan yang perangsang mempercepatkan, yang ni dia ubah terus. Tak cepat tak lambat tapi dia ubah. Sepatutnya impuls tu daripada otak dia pergi ke tangan. Daripada otak dia pergi ke tangan, tiba-tiba tak sampai tangan pun, mungkin dia pergi paru-paru, tiba-tiba dia rasa macam dia rasa sungap pula, padahal tak berlari. Macam itulah kacau bilau. Impuls tu sangat kacau bilau, menyebabkan badan kita sangat spontan ada punya perbuatan tu yang kita tak boleh kawal. Itulah ubah laluan impuls dalam otak. So kebanyakannya kalau kita sebut halusinasi ni maknanya dia menghilangkan kesedaran kita lah. Kesedaran. So kita berada dalam keadaan minda separuh sedar.
Okey, ataupun tak sedar langsung pun ada. So bila kita sebut S, saya sebut tadi S tu saya besarkan. So suara-suara ni agak popular juga dalam exam dia menggunakan ciri-ciri ini, iaitu orang kita dengar suara-suara yang tak wujud, ataupun ada juga satu lagi. Oh ni pun kita boleh besarkan objek, ternampak objek-objek yang tak wujud. Orang lain tak nampak, dia je nampak. Ini berbeza dengan nampak benda makhluk halus hantu dengan yang orang ambil halusinogen ni lain. Orang halusinogen ni bukan nampak hantu, dia macam nampak dekat depan kedai tu makcik tu tengah sampah, tapi tiba-tiba dia nampak makcik tu jadi badut. Mungkin. Dia punya tu macam tu lah, tak semestinya hantu tu lain cerita. Kan hantu tu memang ada orang ada kelebihan bila nampak hantu tak semestinya kena ambil dadah. Okey, kemudian kita tengok contoh dadah untuk setiap jenis dadah tu. So untuk penenang contoh dia sama macam saya buat akronim ni, tenang, teba, tak tahulah cara awak nak ingat. So B barbiturat, A adalah alkohol. Okay, kemudian untuk perangsang pula, kalau saya guna istilah Indonesia ni, bahasa Indonesia boleh digunakan kalau nak buat akronim, tapi janganlah masuk dalam exam, janganlah masuk dalam karangan Pamit duluan ya, pamit tu maksud dia nak excuse me saya balik dulu ya, macam tu pamit So kenapa saya pilih pamit? Sebab P ni merujuk kepada perangsang. Kemudian amit tu memang lengkap, package lengkap untuk bagi contoh dadah di bawah kategori perangsang ni. So kita kena bahagikan dua amit ni. Satu kita ambil huruf pertama dengan huruf kedua, satu lagi kita tak payah ambil huruf pertama, kita just ambil tiga huruf ni je. So satu satu met macam tu. Amfetamin, metamfetamin. So ataupun awak ingat satu je, amfetamin. Kemudian kalau untuk nama dadah lagi satu, mana tahu soalan minta dua kan, so dua markah. So awak just tambah met je kat depan, metamfetamin macam tu. Okey. So ini dia. Saya kata nantilah. Ataupun awak ingat satu amfetamin, untuk dadah yang kedua awak ingat tambah met je, metamfetamin. Okey, kemudian dadah yang ketiga iaitu inhalan. So saya kata tadi bau-bau yang syahdu yang kuat, cari isap gam. So kita cakap secara umum je lah, nak cakap spesifik tu boleh je kan. Contoh dia macam ada yang orang ambil ais kalau tak silap saya inhalan ni. Ataupun bau gas petrol tu pun sebenarnya kalau kita bau terlalu lama, kita duduk khusyuk bau lama kan, pun boleh menyebabkan halusinasi juga kalau terlalu berterusan dan berlebihan So yang kita panggil istilah umum dia pelarut lah. Pelarut ni macam tina, minyak tanah yang bau-bau kuat tu. Kebanyakan pelarut-pelarut ni dia ada dalam pen marker, dia ada dalam banyak barang lah yang ada pelarut-pelarut ni, cat. Diorang dia isap benda macam tu lah. Macam gam ni, kenapa gam tu bau kuat? Sebab pelarut gam tu. Sebab kalau setahu saya, lagi kuat gam tu, lagi kuat bau dia punya pelarut kalau tak silap saya. Kalau gam biasa untuk kertas tu tak adalah guna pelarut macam tu. Kalau gam kertas guna air je. Tapi gam yang kuat, nak gam kayu, nak gam kasut ke apa, memang bau dia kuat lah. So kenapa gam tu bau kuat? Sebab pelarut tu sendiri. Saya rasa kalau awak tulis isap gam, awak bagi gam, saya rasa boleh terima, tapi awak kena mungkin spesifik sikit gam yang kuat ke atau something like that lah. Tapi kalau nak selamat, awak letak jawapan ni pelarut dengan gas. Okay, so kemudian untuk contoh dadah halusinogen, awak boleh ingat HKL. H tu sendiri adalah jenis dadah tu, K dengan L adalah contoh dadah tu. Kena hati-hati dengan soalan jenis dadah dengan contoh dadah. Okay, so kalau untuk K, ketamin, L, LSD. Memang LSD nak awak tulis sebab dia memang nama yang dah mantap penggunaan dia. Memang orang dah sebut LSD. So dadah ni sebenarnya untuk halusinogen juga, contoh dia mushroom. Contoh lain mushroom saya pernah dengar ni, saya selalu dengar mushroom lah. Lepas tu ada ganja. Ganja pun di bawah halusinogen ni. Ganja ada banyak lah sebenarnya. So ganja ni, daun ganja sebenarnya, pokok ganja ni senang hidup kat Malaysia ni, ataupun nama lain dia marijuana, cannabis. Sebenarnya orang lama. Okey, ketamin ni nama lain dia vitamin K. Vitamin kalau salah guna pun menjadi dadah so kena ingat tu. Sebab tu apa-apa pun dalam dunia ni kita ambil secara cukup. Bukannya nak berlebih-lebih. Yang berlebih dah masalah lah. So apakah kesan penyalahgunaan ni? Awak kena faham kesan penyalahgunaan dadah. Bukannya maksud dia ambil ubat doktor, kita ambil dadah, so itu salah segi nunda ataupun merosakkan badan kita. Tidak. Kalau ubat-ubat doktor tu semua dia dah ada preskripsi masing-masing yang menyebabkan badan kita selamat untuk makan dadah tu. So dia beri kesan kepada dua benda. Ni awak kena ingat, sebab saya pernah jumpa soalan kertas satu yang dia tanya sangat spesifik. Apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan? Lepas tu dia buat 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman, tu kena pilih mana yang betul. So empat nombor tadi pilihan jawapan tu dia campur adukkan dengan physical mental dengan koordinasi badan punya jawapan. So nak awak kena tahu jugalah secara spesifik, at least dia punya point pertama tu awak ingat. So untuk kesan kepada koordinasi badan ni dia ada 4 poin sebenarnya. So dalam notasi ni ada 2. Awak boleh rujuk pada buku teks. So saya pecahkan kepada 2, iaitu kesan koordinasi badan. Macam kita belajar tadi, koordinasi badan kan terbagi kepada 2, sistem saraf dan sistem endokrin. So kalau dadah dan alkohol itu nak mengganggu sistem saraf kita, apa jadi? Kita punya pertuturan jadi tak jelas. Sebab apa? Sebab kesan buruk. Dadah dengan alkohol ni boleh bagi kesan buruk pada cerebrum dalam otak. Cerebrum ni kat bahagian mana? Dekat bahagian depan otak ni, bahagian depan ni. Ni cerebrum. Selalu saya pernah ajar anak murid saya, brum kita naik motor kan, brum. So kalau kita brumkan motor tu ke depan ke belakang? Ke depan kan. Kalau ke belakang tu lain macam pula, mungkin enjin dah berubah ke tayar ke apa, kita tak tahulah So sekali kita brum, maknanya kita ke depan. So maknanya kedudukan cerebrum ni kat bahagian depan otak lah. So bahagian cerebrum ni adalah bahagian untuk mengawal tindakan yang terkawal. Macam saya sekarang, saya tengah bercakap, saya tengah mengajar, benda ni dikawal oleh cerebrum saya. Cerebrum ni yang kita boleh latih. Sebenarnya semua bahagian otak boleh. Cerebrum ni kita boleh latih untuk jadi lebih pandai. Kalau awak jadi lebih pandai, nak dapat A, so awak guna banyak awak punya cerebrum ni lah. Cerebrum awak ni. So untuk kawal tindakan terkawal, contoh cakap, lari, jalan, baca. So bila dah ganggu bahagian cerebrum, of course nak cakap pun tak betul. Sebab tu lah pertuturan tak jelas. Syahnya aku macam tu kan. Tidur. Mungkin kalau dengar apa 1-2 perkataan je, lepas tu dah tak faham dah apa dia cakap kan. Masa nak tampar kan. Contoh kan. Jangan tampar orang Jangan tampar orang. Selagi tak kacau kita, jangan tampar kemudian kalau dia ganggu sistem endokrin, of course lah, bila sebut endokrin mestilah libatkan hormon. So hormon kita tak stabil. Mungkin pertumbuhan melampau. Cikgu, saya tengok kawan-kawan saya minum arak semua, tak ada pun pertumbuhan dia bertambah kan. Ini untuk kawan-kawan yang mungkin bukan Islam lah. Bukan Islam, kawan-kawan awak budak sekolah lagi lah. Astagfirullahalazim. Awak budak sekolah, kita nak tengok kawan awak minum arak kan. Atau mungkin awak nampak orang lain mabuk kat tepi jalan orang lain mabuk kat tepi jalan. Cikgu, saya tengok uncle tu ke ataupun
ada pakcik mana entah dia hari-hari minum toddy saya tengok, tapi tak ada pun pertumbuhan dia makin meningkat apa semua. Ataupun ada budak muda tu tak ada pun. Maksud dekat sini boleh jadi kalau perempuan yang mengandung tu selalu minum. Bila perempuan tu mengandung, alkohol tu tadi pun boleh efek kandungan dia juga. Okay. So untuk orang dewasa tak boleh jadi apalah, sebab orang dewasa kan dia dah pertumbuhan minimum. So kalau dia nak kesan dekat tahap terbantut ke atau tinggi lagi ke, itu dah susah lah. Orang dewasa dah tak function sangat lah. Dia akan bagi kesan kat benda lain lah. Kerosakan organ ke, kerosakan mental ke, macam tu. Itu tak jelas ni tak kisah kan. Kalau orang muda ambil pun, orang tua ambil pun, tetap berlaku lah benda ni. Ataupun ciri seks sekunda terbantut, ataupun ni kalau kanak-kanak lah, selalu kalau melibatkan pertumbuhan ni dia daripada kanak-kanak ke remaja. Kalau diorang memang selalu heavy drinker, diorang selalu minum arak time masa sekolah apa semua, memang dia akan ganggu lah. Okay, mungkin dia punya pertumbuhan terbantut ataupun dia punya organ pembiakan orang kata tak sihat ke apa dan sebagainya lah. Perkembangan kanak-kanak dan bayi terbantut, badan yang ekstrim maksud dia terlalu tinggi ataupun terlalu pendek, murung dan kurang daya ingatan. Ini semua melibatkan hormon lah. Bila hormon tak stabil, kita juga boleh kena murung ataupun kita panggil depression. Depression, kurang daya ingatan pun sama. Sebenarnya kurang daya ingatan ni juga ada kaitan dengan otak lah. Ini pun adalah sebahagian daripada mengganggu sistem saraf. So lagi 2 poin untuk koordinasi badan adalah, yang pertama, tindak balas refleks. Apa betul dalam buku teks tindak balas refleks yang lambat. Macam contoh saya bagi tahu tadi, patutnya bila kita sentuh cerit yang panas, tangan kita terus angkat. Itu tindak balas refleks, itu nama dia. Tindak balasan kita tak payah fikir pun, dan dia berlaku dengan sangat cepat dan automatik. Automatik tangan kita terangkat, tak payah fikir kan. Itu tindak balas refleks lambat. So bila orang yang banyak sangat ambil dadah atau alkohol ni, dia punya kepekaan ataupun sensitif terhadap persekitaran tu makin berkurang. Tangan dia dah kena cerit pun dia biar je. Mungkin sampai sudah kalau orang tak nampak, sampai terbakar, habislah tangan dia hancur. Sampai nak kena orang cakap, tangan kau ni, baru dia nak alihkan tangan dia. Itu bahayalah. Ataupun dia nak orang yang alihkan tangan dia. Okay, lagi satu adalah, kenapa nombor 1 pula, nombor 3 lah. So nombor 4 ni untuk koordinasi badan. Koordinasi badan, kesan dari koordinasi badan, hilang keseimbangan. Ini pun sistem saraf juga kan. Hilang keseimbangan. Sebab apa? Sebab dia ganggu koordinasi otot. Dia ganggu koordinasi otot dan menyebabkan kita punya otot lemah lah. Otot kita lemah, menyebabkan kita jalan tak betul, tuhui hayang, hilang keseimbangan lah. Tuhui hayang tu sebab hilang keseimbangan lah, tak boleh jalan tegak kan. Okay. So tu tindak balas refleks yang lambat yang tadi. Salah satu dadah yang boleh mengganggu benda ni adalah penenang, sebab dia melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bila lambat sangat tu yang menyebabkan badan kita tak bertindak balas dengan rangsangan tu dengan sangat cepat. Okay. Semua proses jadi lambat lah. Kemudian kita masuk pula kesihatan fizikal dan mental. Bila sebut koordinasi badan tadi, ingat dia melibatkan sistem saraf, selalunya otak dengan saraf-saraf badan, dan sistem endokrin selalunya melibatkan hormon lah. Kemudian kita ada kesihatan fizikal dan mental. Bila sebut kesihatan fizikal dan mental ni maknanya penyakit ke ataupun kerosakan organ, kerosakan tisu ke. Kalau mental ni of course lah melibatkan psikologi, masalah kesihatan mental. Okay. So kalau banyak sangat ambil dadah dengan alkohol ni, organ yang pertama selalunya kalau orang yang memang selalu minum alkohol, semua benda pertama dia yang rosak adalah hati dia. Sebab apa? Fungsi hati adalah untuk tapis ataupun kita panggil nyah toksik bahan-bahan yang ada dalam darah kita, nyah toksik. So bila kita ambil dadah berlebihan, kita ambil alkohol yang banyak, so benda tu menambah lagi toksik dalam badan kita. So hati ni terpaksa, sel-sel hati ni terpaksa kerja luar biasa lah, overwork orang panggil. Apa-apalah organ kat badan kita ni, kalau dia overwork, kalau dia terlalu kerja dia terlalu keras, kerja dia terlalu banyak, dia makin lama sel-sel dia akan makin rosak, sel-sel dia mati, menyebabkan lama-lama kalau satu organ tu punya sel dah rosak, maka akan berlakunya kegagalan fungsi hati. So sirosis hati ni sebenarnya merujuk kepada kerosakan lah. Hati tu merosak. Hati tu merosak lah. So ni rosak yang kronik, yang sampai kan kalau awak tengok dekat luar, kalau buku teks muka surat 156 tu, awak boleh nampak dia punya macam lebam-lebam, parut-parut dekat hati tu. Memang teruk lah. Okay. So dia mengeras, dia keras macam batu. Lama-lama bila satu hati tu dah keras ni, hati betul macam ni lebih kurang. Satu hati dah keras, maka tak ada dah lah fungsi hati tu nyah toksik. Itu yang sangat bahaya. Toksik tu akan serang secara direct organ-organ lain pula. Selalunya orang yang ada masalah hati ni, dia ada lesu tu, biasalah lesu, pening kepala, dan satu benda yang saya selalu nampak, dia kuning-kuning. Tiba-tiba dia punya kulit-kulit ni nampak macam jadi kuning sebab toksik banyak sangat dalam darah. So bila toksik tak boleh nak keluar daripada badan, dia akan melekat lah dekat sel-sel badan. Okay. So untuk ulcer perut pula, macam mana pula alkohol menyebabkan ulcer perut? Sebab alkohol ni dia susah nak cerna dalam badan kan, dia susah nak cerna, dan dia juga, disebabkan itu dia merangsang lagi kita punya perut ni untuk hasilkan banyak-banyak
asid kan, asid perut kita pH asid perut berapa, pH 2. So kalau awak letak pH perut ni sebenarnya dekat tangan awak akan terkakis punya, tangan awak akan merengsa, akan sakit, akan pedih, sangat pedih. Bayangkan kalau bila kita minum, bila manusia mengambil alkohol yang sangat banyak, menyebabkan pH ni akan makin menurun. So bila pH menurun, contohnya turun kepada pH 1.5 ke ataupun pH 1, maksudnya sifat asid dia makin meningkat. So yang dua ni pun dah boleh mengakis, apalagi kalau dia lagi turun dia punya nilai pH dia. So lama-lama kita punya dinding perut tu akan iritasi, akan meradang dah sampaikan dia luka. Itulah ulcer ni sebenarnya merujuk pada luka. Bila luka boleh sampai berdarah. Itu yang pedih. Sebab apa? Sebab dah luka, lepas tu kita makan lagi, bila makan asid perut pun bertambah juga. Asid perut tu terkena dekat luka tu sakit. Lepas tu kita kan makan makanan pepejal, kalau pepejal makanan tu terkena dekat luka pun sakit kan, sebab perut kita kan peristalsis, dia kembang kecut. Macam mana dia memang sangat orang kata, orang kampung kata dia sangat dia sangat melenjal-lenjal lah dalam tu, dia tak duduk diam. Perut ni, dinding perut ni tak duduk diam sifat dia. Memang akan sentiasa sakit lah. Itulah ulcer perut. Dan ada juga gejala lain iaitu muntah berdarah. Sebab bila lagi banyak luka dekat dinding perut tu, maka of course lah dia akan berdarah. Bila darah banyak sangat berkumpul kat asid perut pun banyak, dia naik dekat kita punya ni, lama-lama kita akan dipaksa muntah sendiri. Sebab itulah bila muntah keluar darah sekali. Ataupun najis berwarna hitam. Maksud dia warna hitam tu disebabkan oleh, ni awak tengok buku teks najis warna hitam tu adalah sebenarnya darah beku. Najis tu dah bercampur dengan darah. Kan daripada perut tadi dah bawa ke usus kecil yang panjang dekat 5 meter tu, lepas tu dah bawa pergi ke usus besar. So darah tu dia dah jadi beku lah. Tak adalah dia fresh keluar daripada kita punya dubur tu, dia fresh masih mengalir, tidak lah. Sebab itulah najis tu jadi warna hitam lah, bukan warna merah. Alright, so of course ada perlakuan ganas. Contohnya macam dah ada amfetamina, sebab dia aktifkan sel-sel otak kan. Amfetamina tadi apa? Perangsang kan, dia mempercepatkan pergerakan impuls. Amfetamina ni perangsang. So bila dia merangsang, so macam-macam lah, metabolisme meningkat, kita peka dengan persekitaran, menyebabkan kita ni boleh jadi lebih aktif, tak dapat tidur dan bersikap ganas dan agresif. Alright, so untuk halusinasi pula, macam saya terangkan sebelum ni lah, halusinasi, paranoid, perasaan syak, tu semua adalah kesan-kesan dadah dan alkohol kepada kita. So untuk subtopik, sebenarnya kita ada satu lagi subtopik 7.3, minda yang sihat. So untuk topik ni kita akan jawab soalan saja, sebab topik ni adalah topik yang open, yang sangat, orang kata dia tidaklah begitu saintifik, dia lebih kepada topik kesedaran masyarakat lah. So kita akan gunakan untuk jawab soalan. So pastikan nota dah lengkap dengan melihat video ini ya. So saya rasa itu saja penamaan untuk bab 7 tingkatan 4 sains. Kita jumpa lagi di lain bab.